Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasihi. Pada petang ini kita dapat bertemu buat kali yang kedua. Untuk siri yang kedua, kita membincangkan tema utamanya berkenaan dengan fadail a'mal, iaitu kelebihan-kelebihan kita melakukan sesuatu amal. Di antara amal-amal yang ada banyak kelebihan adalah pada amal beristighfar. Oleh yang demikian, pelajaran kita yang pertama adalah kita mempelajari tentang kelebihan-kelebihan istighfar. InsyaAllah selepas habis tajuk istighfar ini, kita akan sambung kepada amal yang berikutnya, iaitu amal pada zikir, tasbih, tahmid, takbir dan ucapan la ilaha illallah. Kita beri tumpuan terlebih dahulu kepada tajuk istighfar. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dapat bertemu sekali lagi pada petang ini. Kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon Allah Ta'ala permudahkan pengisian kita pada petang ini. Pada minggu lepas, kita telah pun mempelajari tentang tajuk ataupun bab pengertian istighfar. Kemudian alhamdulillah kita telah mempelajari mengetahui tentang kelebihan-kelebihan istighfar. Maka pada petang ini kita akan memberikan tumpuan kepada lafaz istighfar. Kemudian kita akan masuk kepada bab waktu-waktu istighfar. Jadi kita mulakan dulu dengan lafaz-lafaz istighfar. Lafaz-lafaz istighfar ini semuanya dirujuk daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna lafaz-lafaz istighfar yang kita akan pelajari pada petang ini merupakan lafaz-lafaz istighfar yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita nak beramal, dalam kita nak buat sesuatu kebaikan, terutama macam tajuk zikir-zikir, maka sudah pasti zikir yang terbaik adalah zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama, apa saja bentuk amal, jika kita tiru, kita ikut macam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amal yang terbaik. Dalam masa yang sama, kita dapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk lafaz istighfar yang kita boleh amalkan, kita belajar terlebih dahulu lafaz istighfar yang paling terbaik sekali yang dinamakan sebagai penghulu istighfar. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kepada nota, rujuk di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ini, kita akan belajar dulu lafaz istighfar yang pertama. Kalau kita ada kemampuan, kalau kita boleh hafal, kita amal lafaz istighfar yang pertama ni.
sebab dia ada kelebihan yang khusus. Lafaz istighfar yang pertama ini telah dicadangkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya. Bahkan Nabi SAW menamakan ianya sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Bagaimanakah penghulu istighfar itu? Jadi kita baca di sini dan kebanyakan kita dan ramai pun yang dah tahu dah penghulu istighfar ini. Tetapi kita nak kupas tentang kenapa ia dinamakan penghulu istighfar. Adakah kita istighfar astaghfirullahalazim? Dia tidak sehebat kita membaca penghulu istighfar ini. Jadi kita akan kupas bezanya di mana. Jadi kita lihat dulu lafaz istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau boleh hafal lagi baik, tapi kalau kita tak boleh hafal pun tak apa. Kita boleh rujuk, kita boleh baca nota tu, kita catat di mana-mana, ke mana-mana kita berada, kita amalkan penghulu istighfar ini. Penghulu istighfar ini sebenarnya kita belajar istighfar ini adalah untuk memohon keampunan Allah. Kan kita nak minta maghfirah. Tapi kalau kita baca dekat istighfar ni, yang kita minta keampunan, dia duduk kat bawah sekali. Dia duduk dekat sini. Dia duduk dekat sini. Dekat sini baru minta ampun. Kenapa? Kalau dekat faghfirli ni, inilah kita minta keampunan. Dekat sinilah istighfarnya. Istighfar ni bukan sekadar hanya lafaz astaghfirullah. Tapi istighfar ni kalau kita baca Rabbighfirli pun istighfar juga. Sebab istighfar ini dia adalah memohon keampunan. Jadi kalau penghulu istighfar ni, kita minta keampunan dekat bawah sekali. Dekat atas tu, mula-mula tu kita sebut apa? Dekat rangkap ini, kalau dekat rangkap ini, daripada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampailah kepada dekat sini ni, ini dia panggil pujian kepada Allah. Kita puji Allah dulu. Sebelum kita minta ampun tentang dosa-dosa yang kita lakukan, kita puji Allah dulu. Sebab tu ini adalah bentuk puji-pujian kepada Allah. Jadi kita tengok terjemahan dia. Kalau kita tengok pada terjemahan dia, kita akan nampak. Mula-mula kita puji Allah dulu. Kita puji Allah, kita kata apa? Kita kata, Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Engkau. Engkaulah yang ciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan taat setia kepada janjiku denganmu sekadar kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Ni kita puji Allah ni. Mula-mula ni daripada depan ni sampailah habis ni, kita memuji Allah dulu. Selepas kita puji Allah, langkah kedua kita buat apa? Kita mengaku dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu pada perkataan wa abu'u bizam, macam sini. Wa abu'u bizambi. Jadi waktu kita baca dekat perkataan wa abu'u bizambi, di sini adalah pengakuan dosa. Jadi kita kena tulis dekat situ. Kat depan ni kan, lepas dia kita puji Allah sebagainya, lepas tu baru datang kat sini. Aku mengakui dosaku. Peringkat kedua, mengaku dosa. Peringkat tiga, barulah minta ampun. Maka ampunilah aku. Kenapa minta ampun kepada Allah?
Kerana tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbezakan dengan istighfar yang lain. Kalau kita baca istighfar yang lain, kita terus minta ampun pada Allah. Macam astaghfirullah, kita minta ampun terus pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Astaghfirullah, aku memohon keampunan Allah. Tapi kalau penghulu istighfar ni, dia tidak cepat-cepat nak minta ampun. Tetapi dia mulakan macam mana? Dia mulakan dengan dia memuji Allah dulu. Dia puji Allah, Allah ni dengan kita sebagai apa, kita ni dengan Allah sebagai apa. Kan? Lepas tu kita mengaku nikmat yang diberi kepada kita. Wa abu ulaka bi ni'matika alayya. Mengaku nikmat dulu. Maknanya peringkat pertama ni kita mengagungkan Allah. Kita membesarkan Allah dulu. Kan? Lepas tu kita menunjukkan kita ni memang bergantung harap pada Allah. Mengaku segala nikmat Allah bagi pada kita. Lepas tu peringkat 2, kita mengaku dosa kita buat. Peringkat 3, barulah kita minta keampunan kepada Allah. Itulah yang membezakan penghulu istighfar dengan istighfar yang kita selalu baca, yang kadang-kadang kita baca pendek tu, dia sangat berbeza. Maka Allah Ta'ala sangat suka penghulu istighfar ini. Oleh sebab itu, ada kelebihan dia. Kelebihan dia apa? Sabda Nabi SAW, sesiapa yang mengucapkannya, iaitu dia baca penghulu istighfar tadi, dengan, tolong tambah, kena ingat perkataan ini, dengan penuh yakin. Macam mana nak dapat keyakinan? Maka dia kena fahamlah apa yang dia baca ni. Dia faham tak? Kalau kita kata, Ya Allah, engkau Tuhanku. Yakin tak Allah tu Tuhan kita? Lepas tu yakin tak yang Allah tu tiada Tuhan yang berhak diabadikan diri melainkan engkau? Lepas tu yakin tak Allah Ta'ala yang ciptakan kita? Lepas tu kita tahu tak kita hamba dia? Kalau kita tahu semua ni, kita yakin, sebab tu kita kena belajar. Kita kena tahu apa yang kita minta, apa yang kita cakap. Jadi apabila kita mengucapkannya dengan penuh yakin, pada waktu siang, maka jika ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum masuknya waktu petang. Oleh demikian, waktu siang ni, dia juga merujuk kepada waktu pagi. Jadi kalau kita baca pagi-pagi kan, ini dia termasuk salah satu zikir waktu pagi. Zikir waktu pagi ni, salah satu nak baca apa? Adalah baca penghulu istighfar. Jadi kalau kita waktu subuh, dia paling elok, zikir waktu pagi ni paling elok, kita baca dia sebelum duha. Subuh, sebelum duha, itu yang terbaik sekali. Tapi kalau dah masuk waktu duha, tak apa. Boleh juga dibaca. Jadi ditakdirkan, jika kita baca penghulu istighfar ni, walaupun sekali, tapi kita faham kita sebut apa. Kita faham kita mengaku dosa kita kan. Kita baca dengan penuh yakin, maka jika ditakdirkan kita meninggal dunia sebelum masuk waktu petang, maka Allah kata dia sebagai apa? Maka dia tergolong di kalangan ahli syurga. Masuk syurga dia. Lepas tu Nabi SAW bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkannya pada waktu malam, maknanya start pada waktu petang boleh, ditakdirkan dia meninggal sebelum masuk waktu pagi. Sebelum subuh, sebelum masuk pagi tu, dia meninggal. Tapi dia baca dah siap-siap ketika dia waktu petang tadi. Ataupun dia baca pada waktu malam. Meninggal dia pada pagi itu. Maka dia tergolong di kalangan ahli syurga. Besar tak kelebihan kita beramal dengan kita amalkan penghulu istighfar? Hadis riwayat Al-Bukhari. Besar tuan-tuan. Nabi tak sebut baca berapa kali. Maknanya sekali pun sudah memadai. Tetapi sekali kita baca, kita yakin, kita faham, patut tambah dengan keyakinan, Allah Ta'ala siap-siapkan kita syurga kalau kita meninggal
pada waktu-waktu yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebutkan ini. Maknanya kita kena amal, pagi kena baca, petang pun kena baca. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita baca pagi, tapi kita meninggal pada waktu pagi esoknya. Sebab petang kita tak baca. Jadi kita kena baca waktu pagi, sebab kalau kita meninggal waktu petang, Allah beri kita nikmat syurga. Kalau ditakdirkan kita baca petang, kita meninggal sebelum kita meninggal pada waktu pagi, Allah sediakan kita syurga. Kenapa kita boleh dapat syurga? Sebab itu kalau kita amati betul-betul dekat penghulu istighfar ni, sebenarnya dekat sini kita sudah mengucapkan kalimah syahadah. Kita sudah akan mengucapkan kalimah tauhid dekat sini. Ada dekat mana? La ilaha illa anta. Perasan kan dekat sini kan ada kalimah tauhid tau. Sambil kita minta istighfar tu, kita selitkan dengan kalimah tauhid. La ilaha illa anta. Jadi amalkanlah. Jadikanlah penghulu istighfar ini sebagai istighfar yang kita akan amalkan. Kalau tak hafal pun tak apa. Tengok kertas pun boleh. Tak apa. Janji, faham, yakin, mintalah. Bacalah pada Allah pagi dan petang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, habis istighfar yang pertama. Lafaz yang pertama. Ini yang paling terbaik sekali Nabi ajar kepada kita. Moga-moga kita usahalah nak beramal. Kan tajuk kita Fadail Amal. Kita nak kelebihan kita beramal. Rugi sangat. Kerana istighfar ni senang. Kita tak perlu dah kita nak berwudu. Tak perlu kita nak berada di tempat. Kita boleh berada di mana-mana kita boleh istighfar. Sambil kita memandu kereta pun kita boleh baca penghulu istighfar. Sambil tunggu bas ke, sambil tunggu train ke, kan, sambil berjalan-jalan pun boleh baca penghulu istighfar. Jadi amalkan, jangan kita tinggalkan. Okey, itu lafaz yang pertama. Kita pergi kepada lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua ni pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku memohon keampunan Allah dan aku bertaubat kepadanya. Aku memohon keampunan Allah tu pada perkataan astaghfirullah. Astaghfirullah tu maksud dia apa? Aku memohon keampunan Allah. Lepas tu perkataan wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah. Jadi dia ada dua perkataan kat situ. Astaghfirullah. Lepas tu ditambah wa atubu ilaihi. Jadi yang nombor dua ni Nabi sendiri yang ajar. Nabi kata, Nabi bersumpah demi Allah. La tu, perkataan la tu maksudnya, la tu menunjukkan bahawa kepastian. Nabi kata sesungguhnya. Nabi buat apa? Astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pada hadis ini, bukan sekadar kita tahu Nabi setiap hari dia akan beristighfar kepada Allah, lepas tu dia akan minta, dia akan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Bukan itu sahaja. Tetapi kita dapat belajar lafaz istighfar yang Nabi baca. Kita tak perlulah baca yang perkataan la kat sini. La ni kita tak perlu baca. Kita ambil je daripada astaghfirullah wa atubu ilaih. Itulah bacaan dia. Jangan baca yang la tu sebab Nabi nak terangkan. Tapi yang Nabi baca start daripada astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Ni pun kalau baca, ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah lafaz yang kedua. Bacaan yang kedua. Kalau betul-betul nak ikut macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena baca lafaz ini ataupun istighfar mana-mana pun lebih daripada 70 kali. Maknanya kita dah belajar juga berapa banyak nak beristighfar. Kalau kita baca rujuk dalam hadis ini, lebih daripada 70 kali setiap hari yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil tu kita dapat lafaz yang kedua. Faham ya? Okey, jelas. Hadis riwayat Bukhari. Okey, kita belajar lafaz yang ketiga. Bentuk lafaz yang ketiga, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okey, Ibnu Umar ni adalah anak lelaki Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana lafaz ketiga ni, mereka sahabat ni mereka dapat dengar Nabi baca. Yang mana sahabat tu kata, dia kata, inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisil wahidi mi'ata marratin. Tengok pada terjemahan terus. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, sesungguhnya kami memang pernah mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut. Maknanya Nabi membaca. Para sahabat ni dia tengok Nabi buat. Kan, lepas tu mereka dengar, Nabi kira. Lepas tu sahabat ni kira, Nabi baca. Nabi kira 1, 2, 3. Sampai kan diorang kira, Nabi pernah menyebut sebanyak 100 kali. Dalam satu majlis. Maknanya Nabi baca 100 kali. Apa yang Nabi baca tu? Sampai sahabat kira sampai 100 kali tu, bacaan ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni Nabi baca. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi baca 100 kali. Ini adalah lafaz istighfar yang ketiga. Berbezakan dengan yang kedua tadi? Berbezakan dengan yang ketiga? Tiga-tiga itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa makna Rabbighfirli? Dekat sini dia ada rangkap dia ada 3. Macam Rabbighfirli satu rangkap. Wa tub alayya satu rangkap. Innaka antat tawwabur rahim satu rangkap yang lain. Tapi dia istighfar lah. Tapi kita tengok dulu apa makna Rabbighfirli. Rabbighfirli maksudnya, wahai Tuhanku. Ini rangkap pertama. Ingat tuan-tuan ya, dekat lafaz ni dia ada, ini Rabbi ni adalah nama Allah ya. Nama Allah Al-Husna ni. Macam kita baca Al-Fatihah itulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin inilah Rabb. Jadi dekat istighfar ni, kita selitkan dengan menyebut terlebih dahulu nama Allah yang hebat, iaitu pada nama Allah Rabbu. Rabbighfirli, maknanya kita kata, ya Rabbku. Apa dia ni? Yang ni rangkap pertama tadi. Ni rangkap pertama dia, ampunkanlah aku. Ni rangkap pertama, Rabbighfirli. Lepas tu rangkap kedua, wa tuba alayya, dan terimalah taubatku. Ini rangkap yang kedua. Wa tuba alayya. Mula-mula kita panggil nama Allah. Ya Rabbku, ampunkanlah aku. Lepas tu buat apa lagi? Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Rangkap ketiga kita tutup dengan menyebut lagi 2 nama Allah Al-Husna. Kita kata sesungguhnya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha penerima taubat dan lagi maha pengampun. Dekat sini kita kena ubah sikit. Sebab dia ada lafaz lain. Dia ada lafaz Tawwabul Ghafur. Tapi dekat sini Tawwabur Rahim kita tukar. Dekat sini dia bukan maha pengampun. Dekat sini Tuhan yang lagi maha, padam dekat sini tuan-tuan tulis maha penyayang. Tulis maha
penyayang. Nota saya dah beri pada tuan-tuan minggu lepas lagi ya. Dan minggu ni pun saya beri lagi nota, jadi tidak ada lagi yang kata tak dapat nota. Jadi kalau siapa yang siap print, tolong betulkan. Dekat bukan Maha Pengampun, tapi dekat sini adalah Maha Penyayang. Kita tengok doa ni. Dan kap ketiga kita kata apa? Sesungguhnya engkaulah yang Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Tengok istighfar ni. Istighfar Nabi ni semuanya bagus-bagus. Ya. Kita sebut nama apa ni? Ada nama Allah dua ni. Innaka anta tawwabu. Tawwabu ni adalah nama Allah yang lain. Allah tu menerima taubat. Ar-Rahim, nama Allah yang maha pengasih. Tadi sebut lagi nama Allah mula-mula tadi. Rabbi. Tuan lihat tak? Dapati kan? Tengok. Kita belajar macam mana Nabi istighfar. Dia berbeza dengan kita amal istighfar yang kadang-kadang entah mana sumber kita ambil. Tapi kita belajar daripada sunnah Nabi, dia berbeza. Istighfar Nabi ni dia pendek, tapi dia pendek, dia ringkas, dia padat dan dia ada selangi dengan nama Allah. Jadi boleh amalkan istighfar yang ketiga ni. Ini lafaz yang ketiga. Rabbil filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang ketiga. Hadis ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, kita pergi lafaz yang keempat. Lafaz yang keempat adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dia Nabi kata man qala. Nabi kata sesiapa yang berkata. Berkata apa? Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illahu. Hu al-hayyul qayyum ataupun al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah lafaz yang keempat. Astaghfirullahalazim. Kan? Apa makna dia? Maknanya kita maknanya saya tak tulis, tapi kita kena tulis boleh. Tulis makna dia. Astaghfirullahalazim, aku memohon keampunan Allah. Allah tu siapa? Dekat sini nama Allah dah. Pertama Allah. Lepas tu ada nama Allah yang lain. Al-Azim, yang maha agung. Tulis. Aku memohon keampunan Allah yang Allah itu maha agung. Okay, catat dia punya makna dia. Yang Allah maha agung itu apa? Alladzi la ilaha illahu. Ya Allah maha agung itu alladzi yang tiada ilah. Ilah pun sebenarnya salah satu nama Allah ya. Ilah. Yang tiada ilah. Tiada ilah tu maknanya yang tiada Tuhan yang layak disembah. Ilah ni maknanya Tuhan yang layak disembah. Illahu, melainkan dia. Dah tulis makna tadi. Allazi la ilaha illahu, yang tiada ilah, yang tiada Tuhan yang layak disembah, melainkan ilah, melainkan dia. Lepas tu sebut lagi dia tu apa? Al-Hayya. Al-Hayya maknanya yang maha hidup. Ataupun Al-Hayyu. Boleh juga. Yang maha hidup. Lepas tu sebut lagi satu lagi nama Allah. Apa dia? Al-Qayyuma. Ataupun Al-Qayyumu. Tuhan yang maha mengurus, mentadbir dengan sendiri. Masya Allah. Hebat juga pun istighfar yang keempat ni. Kita minta keampunan Allah, tapi kita sebut Allah Ta'ala tu apa? Sifat nama dia apa? Sifat dia apa? Kita sebut nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Kita sebut nama Allah Ilah. Lepas tu kita sebut nama Allah Al-Hayyu ataupun Al-Hayya, yang maha hidup. Kita sebut lagi nama Allah Al-Qayyuma ataupun Al-Qayyumu, yang maha mentadbir, yang maha mengurus dengan sendirinya. Lepas tu kita minta apa?
wa atubu ilaih. Lepas tu kita minta Allah Ta'ala. Okay, lepas tu kita kata apa? Aku bertaubat kepadanya. Dapat tak makna dia? Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Siapa yang baca istighfar yang keempat ini, Nabi kata apa? Nescaya diampunkan baginya. Diampunkan baginya sekalipun dia lari daripada medan perang. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau orang lari medan perang, ingat ya, lari daripada medan perang ni, dosa dia besar tau. Termasuk salah satu dosa besar, lari daripada medan perang. Tapi kalau kita berdosa besar seperti kita lari daripada medan perang, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Dia kelebihan istighfar ni yang kita baca, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, ataupun al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita walaupun kita pernah berdosa seperti mana lari dalam medan perang. Medan perang dosa besar. Jadi kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, hadis yang keempat. Kita pergi yang kelima pula. Yang kelima ni yang diajar oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, kita dapat belajar hadis Nabi, kita dapat belajar macam mana Nabi istighfar, kita berada di bawah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang lafaz yang kelima ni adalah lafaz yang Nabi ajar kepada sahabat, namanya adalah Khabbab. Khabbab, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia tanya pada Nabi, dia tanya apa? Macam mana nak istighfar? Dia tanya. Dia tanya dekat Nabi, macam mana nak istighfar? Maka Nabi kata apa? Nabi kata qul. Nabi kata qul, maksudnya ucapkanlah. Qul ni tak payah bacalah. Kita ambil pada sini. Apa dia Nabi ajar kepada Khabbab? Nabi kata, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini Nabi ajar. Ini lafaz yang kelima ni. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Okey, apa makna dia? Allahumma ghfir lana warhamna, maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah kami, warhamna, rahmatilah kami. Dapat jelas ya? Dapat tak? Tulis dekat sini. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah untuk kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa tub alaina. Wa tub alaina ni maknanya terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami. Tambah sikit perkataan kami dekat sini sebab dari perkataan alaina. Terimalah taubat kami. Maknanya kalau kita baca istighfar yang ini, pertama kita minta ampun. Kita minta ampun. Lepas tu kita minta Allah bagi rahmat. Bagi rahmat. Lepas tu minta Allah Ta'ala buat apa? Terima taubat. Lepas tu kita letak di hujung tu dengan kita menyebutkan Allah itu apa? Kita kata, innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Kita kata Allah tu apa? Sesungguhnya engkau adalah Tuhan penerima taubat. Ini adalah nama Allah. Allah Ta'ala At-Tawwab, penerima taubat. Lepas tu Allah tu apa? Ar-Rahim, yang maha mengasihani. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dapat ya, faham ya? Saya sebut terjemahan ni supaya nanti kalau baca,
kalau boleh faham apa kita baca. Allahumma ghfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, warhamna, rahmatilah kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka anta, sesungguhnya engkau At-Tawwabu, yang maha penerima taubat, Ar-Rahim, lagi maha mengasihani. Ini adalah lafaz yang ke mana? Yang keberapa? Lafaz yang kelima. Ini pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar yang berikutnya. Ada lagi sebenarnya lafaz yang berikutnya. Tapi lafaz itu dia berada pada tajuk waktu istighfar. Nanti kita akan belajar. Nanti kita belajar lafaz yang lain. Tapi kita ambil dulu yang lafaz yang 5 tadi. Yang 5 tadi tu boleh dibaca pada bila-bila. Sebab Nabi tak spesifikkan baca bila. Maknanya boleh baca bila-bila. Pagi, petang, siang, malam, boleh baca bila-bila. Tetapi kalau kita ada pilihan, nak baca semua boleh. Boleh. Lagi rajin, bacalah semua. Lagi bagus. Kita lagi banyak baca, kita lagi ingat. Tapi kalau kita nak pilih salah satu yang terbaik, pilihlah yang pertama. Yang pertama ni adalah yang terbaik. Okey. Tapi kalau nak baca semua, boleh. Nak baca salah satu daripada 5, boleh. Jelas ya? Okey. Kejap lagi kita akan jumpa lafaz yang lain. Tapi Nabi spesifikkan baca waktu bila. Okey, kita pergi kepada tajuk bila waktu yang terbaik kita nak istighfar. Okey, jawapan dia bila-bila kita kena istighfar. Itu jawapan dia lah, itu jawapan yang umum. Sebab kita ini seringkali terjatuh dalam dosa. Jadi bila-bila kita istighfar. Tetapi ada waktu-waktu yang kita digalakkan sangat-sangat supaya beristighfar. Waktu bila? Yang pertama, ketika kita di dalam solat. Ini yang pertama. Ketika kita di dalam solat. Dalam solat tu nak baca waktu bila? Okey. Inilah jawapannya. Jadi, secara tak langsung, dia jadi lafaz istighfar nombor berapa? Dia jadi istighfar nombor 6. Boleh juga kalau nak baca yang ke-6 di luar solat pun boleh. Tapi yang lafaz 6 ni lagi afdal kita baca dia di dalam solat. Sebab Nabi ajar, Nabi buat. Tengok hadis Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha. RA ni maksudnya radhiyallahu anha. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, sering kali, ketika dia rukuk dan ketika dia sujud, dia baca zikir ini. Di sini petang ni kita belajar satu ilmu yang baru. Sebab selama ni kita hanya baca yang kalau rukuk apa? Subhana rabbiyal azimi. Betul? Kalau kita sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau kita baca ikut hadis Nabi, sebenarnya banyak lafaz zikir. Jadi salah satu zikir yang Nabi baca ketika rukuk dan ketika sujud, Nabi baca yang ini. Kita baca. Maknanya kalau kita ada waktu nak baca selepas baca Subhana rabbiyal azimi tu, kita boleh baca doa ini. Dan dia sebenarnya ini adalah doa pengampunan. Istighfar. Apa dia? Subhanaka Allahumma. Ni. Subhanaka Allahumma. Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghfirli. Ikut saya baca. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghfirli. Ini siapa baca ni? Yang baca ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca waktu bila? Rukuk dan sujud.
Apa makna? Subhanakallahumma rabbana. Makna dia apa? Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami. Rabb kami itu maksudnya Tuhan kami. Kita puji Allah dulu. Subhanakallahumma, maha suci engkau, subhanaka. Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, ya Tuhan kami. Rabbana, ya Rabbana, ya Rabb kami. Kan? Lepas tu, wabihamdika. Wabihamdika maksudnya apa? Dan dengan memujimu. Kita memuji Allah. Dengan memujimu. Lepas tu pujimu buat apa? Allahumma ghafirli. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunkanlah aku. Ni apal. Dekat sini kita minta pengampunan. Tetapi sebelum kita minta pengampunan, di sini kita dah minta dah. Kita puji Allah dulu. Ini sini kita tasbih ni. Kita bertasbih pada Allah. Lepas tu kita sebut nama Allah Rabbana daripada perkataan Rabbu kan. Lepas tu kita memuji Allah. Kita minta keampunan. Dibaca waktu bila ni? Rukuk dan sujud. Tapi kalau nak baca luar sujud pun boleh. Tak ada larangan. Tapi kalau kita ke rukuk sujud, ya Allah. Itulah sebab kita hanya tahu yang Subhana Rabbiyal Azim ni sampai kita terlepas peluang nak minta ampun kepada Allah ketika kita rukuk dan sujud. Ya Allah, tempat yang paling terbaik sekali nak minta keampunan kepada Allah, nak doa adalah ketika solat. Tapi kita lepaskan peluang, ya Allah, sayangnya lah. Jadi lepas ni ubah ya, tambah baik. Dalam solat, kita minta keampunan pada Allah. Kita boleh baca ketika rukuk dan sujud. Okey. Jadi secara tak langsung, istighfar ni jadi nombor berapa? Dia boleh jadi lafaz yang ke-6. Baik, kita baca lagi lafaz yang lain. Dalam solat. Ketika bila? Ketika sujud. Nampak tak? Dalam tafsir dia tulis lah. Ketika bila? Ketika sujud. Jadi dia akan jadi lafaz nombor berapa? Dia akan jadi lafaz nombor 7. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ketika dia sujud, Nabi selalu minta keampunan Allah. Okey, baca doa ni. Ikut saya baca. Tapi kalau nak baca luar solat pun tak apa. Tapi waktu istighfar paling terbaik ketika mana? Ketika solat. Selain daripada rukuk, sujud, ni pun sujud lagi kita boleh baca. Apa dia? Ikut saya baca. Allahumma ghfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sekali lagi baca sama-sama. Allahumma ghfirli zambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ni boleh baca. Okey, apa makna dia? Kita tengok. Apa makna Allahumma ghfirli zambi? Ya Allah, ampunkanlah semua dosaku. Bukan. Ya Allah, ampunkanlah aku. Allahumma ghfirli zambi, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Tulis kat situ. Dekat sini maksud dia macam ni. Allahumma ghfirli zambi, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kullahu, maksud apa kullahu? Kullahu maksudnya semua. Semua dosaku. Diqqahu, yang kecil. Okey. Wajillahu, yang besar. Yang besar. Lepas tu apa? Wa awwalahu, yang awal. Okey. Wa akhirahu, yang akhir. Tapi tak habis lagi. Ada lagi. Apa dia? Wa alaniyatahu wa sirrahu. Apa dia?
yang dibuat terang-terang, yang dibuat tersembunyi. Inilah dosa yang kita ada lakukan. Betul tak? Kita buat dosa kecil, kita ada buat dosa besar. Kita minta Allah dosa yang awal-awal kita pernah buat dulu. Dosa yang akhir yang kita akan buat kita tak tahu. Dosa yang kita buat terang-terang. Dosa yang kita duduk seorang-seorang tersembunyi pun kita buat juga. Jadi apabila ketika kita sujud, janganlah kita hanya membaca Subhana Rabbiyal A'la saja. Tapi ambillah kesempatan minta keampunan kepada Allah. Minta balik baca doa yang ini. Minta keampunan Allah. Minta Allah ampunkan semua dosa kita kullahu. Diqahu, dosa kecil kita buat ke, wajillahu yang besar ke, wa awalahu yang awal-awal kita buat ke, wa akhirahu yang akhir kita buat ke, wa alaniyatahu yang kita buat terang-terang ke, wa sirrahu yang kita buat secara diam-diam. Jadi secara tak langsung, zikir ini, istighfar ini, jadi istighfar yang ketujuh. Bentuk yang ketujuh, yang paling terbaik dibaca ketika sujud. Sebab dia diajar oleh Nabi SAW. Kalau nak baca luar, tak apa. Boleh juga. Okey. Habis. Lepas tu kita masuk lagi kepada, kita belajar lagi lafaz yang ke-8. Ni lafaz yang ke-8. Lafaz yang ke-8, secara tidak langsung, dia menjadi lafaz yang ke-8, tetapi Nabi baca ketika bila? Ni. Dekat nota tu saya dah gariskan di bawah dengan underline warna hitam tu. Antara tasyahud akhir dan salam. Maknanya sebelum memberi salam. Pada tahiyat akhir. Ini istighfar yang Ali radhiyallahu anhu Nabi ajar. Yang ni Nabi ajarkan. Yang mana Nabi kata, apabila mengerjakan salat, maka akhir ucapan baginda. Maksudnya Nabi sebelum dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi baca istighfar ni. Ikut saya baca. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asghartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Panjang sikit lah. Tapi makna dia Masya Allah. Kalau faham makna dia, ya Allah. Ada rasa tu, jiwa tu. Penghayatan tu. Nabi baca, tengok Nabi pun baca. Apa makna dia? Tengok Nabi baca ya. Nabi kata, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunkanlah dosa-dosaku, ma qaddamtu, yang terdahulu, wa ma akhartu, yang akan datang, wa ma asrartu, yang aku sembunyikan, wa ma asrafta, wa ma a'lantu, yang aku zahirkan. Lepas tu kita minta Allah, kalau dosa yang kita buat melampau-lampau dosa tu kan. Dan ampunkanlah aku atas apa yang aku berlebih-lebihan dengannya. Berlebih-lebih dengannya dekat sini. Wa ma asraftu. Wa ma asraftu maksudnya yang aku melampaui batas. Lepas tu apa lagi? Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja dosa yang engkau lebih tahu daripadaku. Apa yang kita buat? Lepas tu Allah Ta'ala kata, engkau yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Kita kaitkan dengan Allah. Allah itu adalah muqaddim. Allah itu adalah muakhir. La ilaha illa anta, tiadalah ilah, iaitu ilah tu maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau. Hadis riwayat Muslim. Jadi dia jadi lafaz yang keberapa? Lafaz yang ke-8. Boleh baca juga di luar salat. Tetapi kalau dalam salat kita sembahyang sendiri-sendiri kan, kita bacalah istighfar ni. Ya Allah,
dalam solat kita minta istighfar pada Allah. Yalah Nabi buat macam tu. Jadi kita dapat dah waktu istighfar, waktu bila? Kita dapat ketika bila? Waktu pertama, semasa dalam solat. Ketika bila tadi? Rukuk, sujud dan sebelum memberi salam, iaitu ketika mana selesai membaca tahiyat akhir. Okey, kita sambung lagi. Bila lagi nak istighfar? Yang kedua, selepas solat. Maknanya dah habis solat, dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena istighfar lagi. Semua orang tahu nak baca istighfar apa. Tapi kita kena belajar dari mana kita belajar, dari mana yang kita amal selama ni. Okey, kata Sauban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Sauban. Dia yang cakap. Dia kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, Nabi akan membaca istighfar 3 kali. Tapi tak sebut lagi Nabi baca istighfar tu istighfar yang macam mana. Tapi baca 3 kali. Lepas sembahyang dia baca 3 kali. Lepas tu Al-Auza'i, dia pernah ditanya, apa istighfar Nabi baca 3 kali tu? Maka dia jawablah. Nabi baca ni. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ni 2 kan? Sebenarnya 3 lah. 3 kali lah. Astaghfirullah. 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 Nabi baca selepas solat. Hadis riwayat Muslim. Astaghfirullah tu maksudnya apa? Aku mohon keampunan Allah. Aku mohon keampunan Allah. Aku mohon keampunan Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi baca ni. Tapi ketika lepas solat, jangan baca yang lain. Baca yang ini. Sebab Nabi baca macam ni, kita baca je macam tu. Itu cara kita ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kita belajar yang 5 yang pertama tadi tu, yang tu bila-bila boleh baca. Tapi kalau kita masuk ibadat yang khusus, kan ibadat yang khusus tu maksudnya, contohnya kalau macam kita lepas solat, kita baca yang ini. Untuk kita dapat pahala ikut sunnah Nabi sebiji macam Nabi amalkan. Serupa macam Nabi, bacalah yang macam ni. Baca pendek je. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau kita nak baca yang pendek ni pada waktu lain, boleh juga. Tak apa. Tapi kalau selepas solat, nak dapat sama pahala ikut macam Rasulullah SAW, kita baca yang macam mana Nabi baca. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okay, jadi lafaz ke berapa dah? Lafaz yang ke-10. Baik. Kita pergi kepada waktu yang lain pula. Kita galakkan istighfar. Waktu bila? Waktu sahur. Kalau waktu sahur ni nak baca yang mana? Okey, kita tengok dulu waktu sahur ni dulu, hadis dia. Tapi bukan hadis, sebenarnya adalah ayat Quran. Kalau kita buka surah Ali Imran, ayat 17. Muka surat 52, surah Ali Imran ni, kita akan jumpa Allah Ta'ala memuji beberapa manusia, beberapa golongan dalam ayat nombor 17 ni. Salah seorang siapa? Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin. Lepas tu baru wal-mustaghfirina bil-ashar. Allah muji Allah Ta'ala kata as-sabirina, orang yang sabar, was-sadiqina, orang yang benar, orang yang jujur yang benar, wal-qanitina, orang yang sentiasa taat, wal-munfiqina, orang yang membelanjakan harta, yang menginfakkan harta. Last kali Allah Ta'ala kata apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar maksudnya apa? Orang yang beristighfar pada waktu sahur.
Bil ashar ni waktu sahur. Waktu sahur ni, inilah waktu 1/3 malam yang terakhir. Jadi waktu sahur tu kerjanya bukan hanya untuk makan minum. Kalau boleh, sambil-sambil makan tu istighfar. Kalau ada waktu lebih lagi, istighfar. Istighfar. Cara dia duduk kat meja makan tu kan, ambil nota ni, print dia siap-siap, bacalah istighfar. Yang nombor 1 tadi sampai nombor 10 pun tak apa. Baca semua tu. Sambil nak sahur tadi. Boleh baca. Sambil-sambil tengah sediakan sahur tadi, istighfar. Betul tak? Sambil-sambil tunggu anak-anak lain datang, istighfar. Lepas tu ada waktu lagi kan, tunggu nak hidang tu, istighfar. Sebab Allah memuji waktu istighfar. Kenapa tuan-tuan? Okey, kenapa? Kenapa waktu sahur itu kita digalakkan istighfar? Inilah hadis dia. Ada 2 hadis. Hadis pertama, ini waktu yang terbaik kerana istighfar. Okey, Nabi kata apa dalam hadis riwayat Muslim? Nabi SAW bersabda, kita bagi terjemahan terus ya. Sesungguhnya dalam satu malam, maknanya tiap-tiap malam, terdapat satu waktu yang tidak ada seorang Muslim pun meminta kebaikan kepada Allah. Maknanya ada satu waktu ni, okey, dia minta apa pun kebaikan dari Allah. Sama ada nak minta urusan dunia ke, dia nak minta urusan akhirat ke, yang mana waktu dia minta tu bertepatan dengan waktu tersebut. Hadis ni bersebut umum dulu, tapi kata tiap-tiap malam ada satu waktu yang waktu tu kalaulah ada mana-mana hamba Allah, dia minta apa pun doa, tapi asalkan doa bentuk kebaikan lah. Sama ada urusan dunia ke, urusan akhirat ke, kalau doa dia minta tu tepat dengan waktu tu, melainkan Allah pasti akan beri. Maknanya Allah pasti akan kabulkan. Dan Nabi kata, waktu itu kata Nabi, وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Dia ada pada setiap malam. Ni dia panggil waktu yang berkat. Setiap malam. Tapi Nabi tak bagi tahu lagi kita kan, waktu tu bila. Hadis riwayat Muslim. Tapi Nabi kata ada setiap malam. Lepas kita kumpul lagi hadis-hadis Nabi, kita kumpul lagi, kita jumpa hadis lain yang Nabi ada menspesifikkan. Walaupun Nabi tak sebut secara jelas, tapi hadis ni dia kena dengan hadis yang tadi tu. Hadis ini sabda Nabi SAW, dia sebut yang bermaksudnya saat ataupun waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada pertengahan malam yang terakhir. Pertengahan malam tu bukan maksud tengah malam. Tapi maknanya hujung malam. Pertengahan malam yang terakhir. Lepas tu Nabi kata lagi. Nabi kata kalau kita mampulah, kalau kita ada waktu tengah malam tu, kata Nabi kata apabila engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala pada waktu malam, pertengahan malam terakhir itu, kata Nabi suruh buat apa? Fakun. Nabi kata buatlah, kata Nabi. Zikirlah, kata Nabi. Jadi salah satu zikir kita nak buat apa? Kalau kita berada pada hujung malam terakhir itu, istighfarlah antaranya. Istighfar tu termasuk dalam bab zikir. Okay, untuk lebih jelas lagi, baca lagi satu hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, dalam sabda Nabi SAW, Rabb kami. Maksudnya Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika malam itu masih berbaki 1/3 malam yang terakhir. Terakhir. Maksudnya 1/3 malam terakhir itu kita bahagikan dia kepada 3. Maksudnya
kita kira waktu malam, kita ambil lah contohnya waktu maghrib kan malam. Sampai waktu subuh, itu dipanggil malam, bahagikan dengan 3. Maksudnya, maghrib sampai subuh malam, bahagikan antara waktu tu pada 3. Maka 3 yang terakhir itulah Allah Ta'ala turun. Turun ni maksudnya kata Imam Nawawi, maknanya rahmat Allah itu banyak yang turun pada berbaki lagi yang kalau kita bahagi 3 tadi tu, 1/3 yang terakhir itu. Itulah waktu sahur. Waktu sahur itulah yang waktu kita bersahur macam pukul 4, 4:30, pukul 5 tu, itulah sebenarnya penghujung malam baki 1/3 yang terakhir. Yang mana kata Nabi, Allah Ta'ala mengatakan apa? Siapa yang doa kepada aku, fa'astajibulah, aku akan kabulkan. Siapa yang minta kepada aku, kata Allah, fa'u'tiyahu, aku pasti beri. Wa man yastaghfiruni, dan siapa yang minta ampun kepada aku, beristighfar kepada aku, fa'aghfiralah, pasti akan ku ampunkan dia. Tuan-tuan, tapi apa yang kita buat ketika waktu 3 malam yang terakhir? 3 malam yang terakhir. Sebab tu kalau anak-anak kita nak periksa, kita ada banyak masalah. Betul tak? Kita ada banyak kerja yang tak selesai lagi. Kan? Maka waktu yang sangat baik untuk doa. Ya Allah, pada penghujung malam yang baki 1/3 malam terakhir ni. Itulah waktu Ramadan, kita dah jumpa dah malam tu sebab kita sahur. Sahur tu 1/3 malam terakhir lah. Tapi sayang kan, patutnya anak-anak kita nak exam, yang nak apa kan. Waktu itulah. Anak-anak kita yang kerjanya tak tentu hala kan. Cucu kita kadang-kadang orang yang susah hidup sekarang ni. Lepas tu pula dengan pandemik. Lepas tu pula sekarang masuk pula satu virus pandemik yang datang daripada India tu kan. Tahu kat paper kan, ya Allah, kita ni lah kesusahan tau. Tapi sepatutnya rakyat Malaysia ni, orang beriman ni, satu dunia ni, pada waktu ni nak buat apa? Minta pada Allah. Doa pada Allah supaya Allah Ta'ala tarik pandemik ni, hilangkan. Sebab hadis sebut macam tu. Allah Ta'ala katakan, siapa yang doa waktu tu aku kabulkan. Siapa yang minta kepada aku kabulkan. Tapi sayang rakyat kita. Kan orang Islam. Sepatutnya kalau semua rumah, setiap individu orang Islam, dia ambil waktu ni, minta Allah hilangkan pandemik ni. Ya Allah, Allah boleh hilangkan. Tapi kenapa kita tak hilang-hilang pandemik? Datang pula dengan ujian yang baru. Antara sebabnya mungkin sebab kita jugalah. Dia semua tu memang sebab kita lah. Ingat tak kita sebut pada kelebihan istighfar kan? Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala akan sekat azab tu turun kan? Inilah waktunya, tambah lagi pada waktu mustajab ni, ya Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada grup-grup WhatsApp kan, sampaikan maklumat ni supaya semua orang mintalah kepada Allah. Okey, istighfar. Yang paling penting antaranya istighfar lah. Okey, kita pergi kepada maklumat yang berikutnya. Sekejap. Okey. Dapat ya? Apa tak jalan ni? Sekejap. Habis kot? Dah habis kot istighfar. Okey, dah habis dah. Tajuk kita istighfar. Habis dah. Waktu-waktu je. Alhamdulillah. Semua sekali 81 slide kan? Ni slide 81 lah ni. Okey, dapat ya? Okey, jadi berdasarkan apa yang kita belajar, ini pengisian yang ringkas lah. Di bawah tajuk Fadail A'mal, tapi amal apa? Amal istighfar. Jadi sekurang-kurangnya, selama ni mungkin kita istighfar yang pendek saja kan. Kita dah tahu dah lafaz-lafaz istighfar yang lain yang Nabi ajar. Jadi kita tahu berapa istighfar tadi lafaznya? Ada 10 bentuk istighfar. Sebenarnya ada lagi yang lain tu. Tapi kita kongsi yang 10-nya dulu. Jadi yang 10 tadi yang paling terbaik adalah yang pertama tadi, Sayyidul Istighfar. Lepas tu kita juga dapat belajar, rupa-rupanya di dalam solat, kita boleh istighfar ya? Iya. Memang dalam solat ni waktu terbaik kita istighfar.
Antaranya ketika kita rukuk, ketika kita sujud, ketika kita nak sebelum kita memberi salam. Dan kita juga dapat tahu alhamdulillah istighfar ni rupa-rupanya ada waktu yang sangat mustajab. Bila-bila memang digalakkan istighfar. Tak kiralah pagi, petang, siang, malam. Kita orang yang buat dosa ni macam kita ni orang selalu buat dosa ni, istighfarlah bila-bila. Tapi kalau kita berada pada waktu-waktu yang tertentu, contohnya tadi kan kita bangun waktu sahur, ambillah peluang minta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nak baca istighfar apa? Amallah istighfar yang kita telah tunjukkan tadi tu. Tengok je balik nota tu, print nota ni balik, tunjuk kat ambil, baca. Semoga kita semua diberi pengampunan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kerana bulan Ramadan ni, ya tuan-tuan dan puan, ya, ingat ya, Ramadan ni ada satu hadis. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat lain, ingat hadis ni. Hadis ni, Nabi SAW dia pernah naik mimbar. Dia pernah naik atas mimbar. Nabi doa, amin. Nabi doa, amin. Lepas tu, Nabi naik mimbar kedua, Nabi kata amin. Naik mimbar ketiga, Nabi kata amin. Amin ni maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata, perkenankanlah doa tu. Sebenarnya, Nabi doakan amin, Nabi baca amin tu, sebab malaikat Jibril mendoakan 3 kumpulan manusia. Lepas tu Nabi aminkan. 3 kumpulan manusia ni bukan manusia baik tau. Manusia yang didoakan dapat kebinasaan oleh Jibril dan Nabi aminkan. Yang pertama, Jibril aminkan, Jibril doakan orang tu dapat kerugian, dapat kebinasaan, iaitu mana-mana manusia kalau mak ayah dia masih hidup, dia tak dapat nak berbakti pada kedua mak ayah dia sehingga dia tak dapat masuk syurga. Nabi aminkan doa kebinasaan yang Jibril baca. Lepas tu yang kedua adalah sesiapa yang apabila disebut nama Nabi SAW, dia tidak berselawat kepada Nabi. Yang ketiga, siapa yang Nabi aminkan doa Jibril tadi adalah sesiapa yang apabila masuk Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan Allah tak ampunkan dosa dia. Maknanya dia keluar daripada bulan Ramadan tu, dia tak dapat keampunan Allah. Maknanya Ramadan ni adalah waktu untuk kita minta keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi amal istighfar yang kita amalkan tadi, yang kita baca tadi, semuanya adalah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun maklumat yang kita belajar ini daripada saya, tidak. Tetapi saya hanya menukilkan apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita habis tajuk kelebihan istighfar. Jadi kita selesai amal yang pertama dalam banyak-banyak amal, kita belajar pasal istighfar. Jadi kita nak pergi kepada amal yang berikutnya, iaitu amal ni. Nampak tak? Kita nak belajar amal yang kedua, kita nak masuk zikir yang kedua, adalah zikir selain istighfar, iaitu zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir ni. Kita akan belajar insya-Allah. Waktu ada sedikit lagi. Tapi saya buka 1 atau 2 soalan dulu. Lepas tu kita akan belajar zikir ni. Kelas kita setiap Isnin, kita akan belajar amal-amal yang mudah kita lakukan, tetapi dia memberikan manfaat yang sangat besar. Kalau macam kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ni, kita tak perlu nak sampai nak berwuduk, kita boleh baca bila-bila, sambil masak boleh, sambil nak sediakan makanan sahur boleh, sambil nak pergi nak beli barang-barang dapur boleh. Betul tak? Kan? Sambil pergi bank boleh, sambil nak mudah. Tapi kita kena belajar.
Belajar tu untuk apa? Yang pertama, kita nak belajar tentang kelebihan satu. Yang kedua, kita nak belajar tentang nak fahamkan. Kalau baca subhanallah ni apa? Ini yang tuan-tuan dapat nota ni, ini adalah umum. Ini adalah zikir yang dikombine keempat-empat. Dia combine kelebihan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Ini yang disebut umum. Nanti saya akan bagi nota yang satu lagi, kita akan belajar spesifik. Kita akan belajar subhanallah saja. Subhanallah, fahamkan. Lepas tu kita akan belajar alhamdulillah saja. Lepas tu kita belajar kalimah la ilaha illallah sahaja. Lepas tu kita akan belajar kalimah Allahu akbar sahaja. Lepas tu kita akan bandingkan antara empat ni mana yang terbaik. Tapi nota yang ada di tangan tuan-tuan perempuan ni, kita ambil kelebihan umum. Dia combinekan keempat-empat ni. Maksudnya kalau kita baca keempat-empat kalimah ni, apa kelebihan dia? Tajuk kelebihan itulah yang dinamakan fadail. Fadail ni adalah bilangan banyak bagi kelebihan-kelebihan. Kalau satu kelebihan dia panggil fadilah. Tapi banyak kelebihan dia panggil fadail. Sebab tu kalau tengok tajuk setiap hari Isnin pukul 3, tajuk fadail tu, apa dia fadail? Fadail tu maksudnya kelebihan-kelebihan. A'mal maknanya amal. Jadi kita dah belajar dah alhamdulillah 2 minggu kan. Hari minggu lepas Isnin dengan hari ini kita dah belajar kelebihan amal apa? Istighfar. Jadi dah belajar, kena buat apa? Amal. Baru dapat berkat. Jadi kita akan mula dengan zikir yang lain, amal yang lain. Amal itu dia kaitkan dengan zikir. Zikir apa? 4 kalimah ini. InsyaAllah. Okey, sebelum tu kita nak tengok dulu. Ada tak soalan yang ditanya? Okey, ada tanya soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan bacaan masa duduk antara 2 sujud Rabbighfirli 3 kali? Ada. Ada juga. Tapi saya tak masukkanlah. Boleh masukkan juga. Bagus kepada yang bertanya. Terima kasih. Dia kan ketika kita duduk atau 2 sujud tu kan kita ada baca juga kan istighfar juga tu. Rabbighfirli warhamni. Itu istighfar juga tu. Rabbighfirli warhamni. Ya Rabbku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku. Itu pun juga. Ataupun yang pendek dia baca Rabbighfirli. Dia pendek. Ada yang panjang Rabbighfirli warhamni. Itu pun ada juga. Betul. Itu juga termasuk di antara tempat kita beristighfar. Tapi itu kita kena belajarlah. Apa makna warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini. Itu kita kena belajar. Tapi memang betul. Itu di antara tempat dia. Ustaz, bagi wanita yang tidak boleh solat, boleh ke semua istighfar tu? Boleh. Sebab kita bukan baca ayat Quran. Kita hanya boleh baca, boleh. Sebab dia bukan baca ayat Quran. Boleh baca. Umpamanya uzur boleh baca. Sebab dia bukan ayat Quran tu. Astaghfirullah bukan ayat Quran. Boleh baca. Sangat digalakkan baca. Okey, soalan berikutnya, istighfar ini sebaiknya perlu baca berapa kali? Dia sebenarnya dia tidak spesifik. Dia tidak sebut kena berapa kali baca, tak ada. Lagi banyak, lagi baik. Sebab apa? Sebab kita ni banyak buat salah. Kita banyak buat dosa. Kita tak ikhlas, dosa dah. Kan contoh. Jadi dia sebenarnya dia tidak ada spesifik berapa kali. Bacalah banyak kali lagi baik. Tetapi baca kalau boleh fahamkan. Sebab itu kita terangkan tadi tu satu makna. Supaya zikir kita baca kita faham. Contoh kita baca Rabbighfirli, apa makna dia? Ya Rabbku, ampunkanlah aku. Warhamni, apa makna dia? Dan rahmatilah aku. Kena baca dengan makna supaya kita dapat menghadirkan zikir itu dalam hati dia lebih baik. Okey, Ustaz, istighfar ni sama berat tak dengan baca Quran? Sama berat tu maksudnya apa? Sama berat tu maksudnya apa? Kalau dari sudut pahala,
sudah pastilah membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling terbaik. Okey, maksudnya begini. Kalau kita nak sebut tentang bab zikir, bab zikir. Dalam banyak-banyak zikir, zikir yang terbaik itu sudah tentulah membaca Al-Quran. Kat situ jawapan dia. Istighfar, dia termasuk juga dalam zikir. Cuma istighfar ini dia spesifik kepada memohon keampunan Allah. Tapi kalau kita baca Quran ini, dia masuk kepada bab yang lain. Tapi dia zikir juga. Jadi kalau kita khusus untuk minta pengampunan Allah, kita istighfar. Tapi kalau kita nak bincang tentang apakah zikir yang paling terbaik, jawapannya adalah baca Quran. Nanti kelas yang akan datang waktu kita nak belajar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ia memang dari Quran. Nanti kita akan belajar kemudian dekat situ. Okey, dari sudut pahala sudah tentulah baca Quran itu pahalanya lagi banyak. Tapi kita minta keampunan Allah ni juga, dia pun pahala dia besar juga. Pahala dia besar juga. Cuma nak kata besar bagaimana, wallahu ta'ala a'lam. Sebab apa? Sebab kita minta keampunan Allah tu. Sebab kita bimbang apa? Sebab bimbang kita macam ni. Kita bimbang begini tau. Okey, kita baca Quran. Kita dapat pahala. Tapi nanti di hari akhirat, Allah akan timbang dengan dosa. Macam kita belajar suratul Qari'ah kan? Kita baca suratul Qari'ah kan? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ. Kan? Kita akan timbang dengan pahala. Kita akan timbang dengan kejahatan kita. Jadi kita bimbang, kejahatan kita itu melebihi pahala kita. Pahala kita baca Quran, pahala kita solat tu telah dikalahkan dengan dosa yang kita buat. Sebab itu beristighfar juga pahala dia besar. Sebab apa? Sebab dia akan ditimbang dengan pahala jadi. Jadi kita bimbang pahala kita itu tidak setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Tetapi dosa itu dia dapat dihapuskan dengan kita beristighfar dan kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada sebarang soalan lain tak? Dah tak ada soalan ni. Kita kalau ikut jam ni, kita dah 8.14. 4.18 minit. Okey. Ada pertanyaan lain? Tanya. Yang mampu saya jawab dengan kadar yang saya tahulah. Okey. Kalau tak ada, okey. Saya terangkan sikit kita punya tajuk kita akan belajar. Jadi minggu depan, okey, saya terangkan dulu. Boleh baca siap-siap. Minggu depan, kita akan belajar tajuk ni. Keutamaan 4 kalimah. 4 kalimah tu apa? Kalimah pertama, Subhanallah. Kalimah kedua, Alhamdulillah. Kalimah ketiga, La ilaha illallah. Kalimah keempat, Allahu Akbar. Mana-mana pun tak apalah. Tapi 4 kalimah ni kita akan belajar. Kita akan belajar dia punya kelebihan dia. Dalam nota tu, kalau jumpa satu, itu kelebihan pertama. Tapi kita belajar, bukan belajar kelebihan saja. Tapi kita juga nak tahu dari mana sumber kelebihan ini datang. Kita nak upgrade diri kita. Kita tak nak hanya tahu, baca ni kelebihan dia gini-gini, bla 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 begini. Tapi kadang-kadang kelebihan itu Nabi tak sebut pun. Tak ada dalam Quran pun. Tak ada dalam hadis pun. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab tu kita belajar untuk kita tahu kelebihan tetapi ada sandaran. Itu yang kita nak belajar. InsyaAllah. Jadi minggu depan kita akan belajar tajuk ini. Okay, kita belajar kelebihan dia. So, dan tadi boleh baca siap-siap ya. Ada banyak tu kelebihan tu. Okay, kita akan belajar tajuk ni minggu depan. Lepas tu, habis tajuk ni, kita akan pergi secara spesifik kelebihan subhanallah. Nampak tak? Dia terjelas ya? Kita nak belajar apa dekat Fadail Amal ni?
Lepas tu kita nak belajar Alhamdulillah pula macam mana kelebihan dia. Lepas tu kita nak belajar kalimah La ilaha illallah pula. Lepas tu kita nak belajar Allahu Akbar. So kita akan bahagi-bahagikan. Itu cara kita nak belajar. Boleh kita ambil, kita combine dulu, gabung keempat-empat. Lepas tu kita akan pecahkan satu-satu. Supaya waktu kita zikir tu, kita rasa seronok sangat zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak, subhanallah, dia hanya di mulut saja. Tapi tak masuk, kita tak dapat rasa. Kita tak dapat penghayatan di hati kita tu. Sebab kita tak faham apa tu subhanallah. Jadi kita akan belajar insya-Allah di bawah tajuk Fadail A'mal. Jadi kita berhenti kat sini. Ya. Sebab kita pun dah nak masuk kejar pada waktu asar. Kan? Sekejap ada 4.21. Kalau kita baca tu nanti dekat nota tu, baca dulu ya, siap-siap. Ada 11 kelebihan. Ada 11 kelebihan 4 kalimah tadi. Kalau tuan-tuan baca betul-betul ya, tengok perhalusi. Ya Allah, sayangnya lah kalau masih hidup ni, kalau tak guna kesempatan 4 kalimah ni digunakan, ya Allah, rugi sangatlah. Terlalu rugilah. Waktu kita nak belajar. Kita nak belajar. Ya. Saya kalau baca tengok, ya Allah, kalau tahu dulu ilmu ni kan, maklumat ni dah lama dah kita amal kan. Tapi kita ambil peluang ya. Peluang. Jadi moga-moga ya tajuk ni dapat memberikan kita banyak manfaat. Terima kasih kepada pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin kerana menyediakan ruang kepada kita untuk kita menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama dengan kita sama-sama mengimarahkan, memeriahkan majlis ilmu kita. Yang terbaik itu dari Allah. Kalau ada salah silap tu saya mohon ampun dan maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Jadi kita berhenti dekat sini. Ya, terima kasih kepada pihak Persatuan Wanita Islam Prihatin. Nota yang saya beri tu boleh sebarkannya kepada sesiapa supaya orang lain dapat manfaat. Lepas tu ajaklah semua orang mengikuti kelas kita Fadail A'mal. Minggu depan kita belajar 4 kalimah. Pada minggu depan insya-Allah boleh kongsikan. Lagi ramai, lagi baik dan kita pun boleh dapat pahala yang berganda-ganda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.